Majlis dengan penuh takzim dan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, bagi menyampaikan syarahan ulung beliau. Majlis mempersilakan. Asal saya dari Kedah. Di sana rumah berlantai papan. Jemput sudah, sampai pun sudah. Kini saatnya menyampaikan ucapan. Tak boleh kalah, Prof. Saya dah dijual pantun. Dia kata lekeh sangat Menteri Dalam Negeri. Pengerusi jual pantun tak jawab. Itu kira spontan tu. Kalau dia pantun lagi, saya balas masa tu juga. Sebab saya dulu pernah juara berbalah pantun masa sekolah dulu. Bahasa Melayu selalu dapat A1. Pengerusi majlis, saya mohon memulakan dengan mengalu-ngalukan tuan rumah acara kita hari ini, Profesor Dr. Yamin Yassin, Rektor UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Profesor Madya Dr. Nur Hafizah Muhammad Haris, Dekan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara. Bersama saya juga adalah watak-watak penting dari KDN. Bila menterinya dijemput, penjawat jawatan penting ini juga tinggalkan pejabat untuk turut hadir. Nak tunjuk kata dokongan kita. Bukan sahaja hadir tapi bawa delegasi yang sangat penting peranan mereka. Datuk Awang Alik Jeman adalah Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Bersama saya juga adalah Tan Sri Razaruddin Hussein Abdul Rasid, Ketua Polis Negara. Tan Sri Raza ni dia sedang berkemas-kemas untuk berada di Scotland kerana ada persidangan Interpol. Tapi saya beritahu persiapan juga di UiTM hari ini kena dengar juga syarahan. Terima kasih Tan Sri. Ya. Saya juga nak mengalu-ngalukan Datuk Sri Hazani. Datuk Sri Hazani adalah dalam KDN ni, Prof, dan sidang hadirin, kami ada agensi yang paling bongsu, iaitu Agensi Kawalan Sempadan, Malaysian Checkpoint Border Agency. Checkpoint apa nama dia? Malaysian Control and Border Protection. Yang baru je. Perdana Menteri umumkan pada 1 Mei kemarin operasinya. Datuk Azani kerja dia adalah jaga 141 sempadan, darat, laut dan udara. So, terima kasih banyak Tuan CPO Negeri Sembilan, sekalian para tetamu dan pelajar-pelajar. Alhamdulillah saya bersyukur kerana sudi untuk UiTM menjemput saya. Saya datang terus tadi dari Parlimen. Pagi ini memulakan adalah Prime Minister Question Time. Prime Minister jawab berkenaan dengan 2 soalan. Satu tentang menoktahkan kemiskinan tegar dan yang kedua tentang isu-isu integriti membabitkan JLC. Sejurus selesai PMQT saya bergegas sampai. Jadi atas sambutan yang begini baik saya ucap terima kasih. Sebenarnya isi syarahan saya ini ada 2. Yang pertama terikat dengan tajuk. Dan yang kedua sedikit di luar tajuk tapi saya fikir penting untuk bekalan oleh-oleh bawa balik sekalian pendengar pada akhir syarahan ini. Baik. Tajuk ini besar. Kebetulan sekejap lagi selesai tajuk ini saya terus akan bentang tajuk yang sama juga tapi kepada mesyuarat menteri-menteri besar yang dipungsikan oleh Perdana Menteri sejak lagi jam 2. Tajuk sama, iaitu laporan tentang status keselamatan dan ketenteraman dalam negara. Baik, isu keselamatan, ketenteraman awam, keamanan dan pertahanan negara. Dalam negara kita ni, payung besarnya adalah di bawah satu dasar, itu dasar keselamatan negara. Dan dari segi governance, dasar yang mengawal. Di sana ada 2 kementerian yang menjadi teraju utama.
Hal ehwal pertahanan negara, itu Kementerian Pertahanan. Hal berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketenteraman awam dan ketenteraman negara, itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi dari segi urus takbir berikutnya, kita ada Majlis Keselamatan Negara. Dipengusikan oleh Perdana Menteri. Jawatankuasanya Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, Pengarah Cawangan Khas Polis Diraja Malaysia, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. Baik. Bermaksud Majlis Keselamatan Negara ni akan dipanggil bermesyuarat sekerap mungkin. Kerana perbincangan di peringkat ini adalah merupakan satu keperluan untuk respons kepada isu-isu yang berkaitan dengan politik ketenteraman awam yang sangat dinamik sifatnya, dalam dan luar negara. Luar, misalnya sekarang ini sedang berlaku peperangan ataupun pembantarasan yang dahsyat Israel ke atas bumi Gaza dan sekarang di bumi Palestin. Itu juga dibincang di dalam Majlis Keselamatan Negara. Ya, untuk kita mengambil sikap supaya nanti paling tidak pendirian Malaysia itu bila membawa Perdana Menteri berucap di pentas-pentas antarabangsa, bangsa-bangsa bersatu, persidangan-persidangan dan forum antarabangsa, maka pandangan Perdana Menteri itu yang mewakili Malaysia itu ikut sebenarnya dibincang, diperhalusi, dibekalkan maklumat daripada sumber otoriti dalam negara bagi mempersiapkan Perdana Menteri. Itu dari segi susul galurnya. Baik. Kerana fungsi Kementerian Dalam Negeri itu terkait rapat dengan soal keselamatan dan ketenteraman negara, saya mulakan dengan berkongsi beberapa maklum balas ataupun perkembangan. Yang pertama, apa ukuran negara kita ni selamat, tenteram dan sedang menikmati keamanan? Okay. Dia mesti ada kayu ukur dia. Kalau di peringkat antarabangsa, kayu ukurnya adalah yang dipanggil Global Peace Index. Indeks keamanan global. Bukan kita ukur. Ini semua badan-badan antarabangsa yang ukur. Indeks ini menilai keadaan keamanan di sesebuah negara berdasarkan kepada beberapa kayu ukur lah. Kadar jenayah, ya, kadar pembunuhan dan semualah. Dia ada berpuluh-puluh kayu ukur. Dia buat untuk 165 negara. 165 ini pun sudah mewakili hampir 97% daripada penduduk dunia. Maknanya kredibel. Baik, di mana kedudukan kita? Tahun 2022, kita nombor 19 daripada 165. Terbaru tahun 2023, kita nombor 10 daripada 165 buah negara di dunia. Ya. Mesej saya apa? Ketika badan-badan dunia ini melihat Malaysia dan di sisi negara lain, dari segi ukuran indeks keamanan, kita nombor 10 ini di Asia Pasifik, kita di belakang Singapura dan New Zealand. Okay. Baik, ini bukannya pencapaian yang datang bergolek. Dia tentulah kerana kita ni punya dasar yang jelas. Dari segi governance dan tata kelola juga, perancangannya kemas. Dari segi pelaksanaan dan operasinya juga melibatkan seluruh stakeholders juga berjalan dengan tertib. Jadi bila kayu ukur antarabangsa dipadankan ke atas kita, kita berada pada kedudukan yang membanggakan. Kalau ditanya kepada KDN, apa sasaran ke depan? Kalau tak dapat kekalkan, kalau tak dapat meningkat beberapa anak tangga lagi, kita harus pertahankan kedudukan yang ada sekarang. Besar maknanya. Itu dari segi ukuran kayu ukur antarabangsa. Baik. Ukuran lain, keamanan dalam negara, kita boleh berkumpul hari ini secara aman, tanpa perlu bimbang keadaan yang berlaku di rumah kita, di persekitaran kita. Ya. Tak ada kebimbangan apa. Satu dua biasalah, dentuman di Ipoh. So itu suruh Tan Sri IGP cari sebab. Pasal apa? Tiba-tiba dentuman sekarang. Tak boleh kesan lagi.
punca dan tuman. Okey? Baik, tapi umumnya secara relatif, kita tak bimbang keadaan mak dan ayah kita di kampung dan saudara mara kita di kampung. Okey? Paling-paling kita tanya dialog pagi ni apa, dah sarapan, makan apa, makan di mana. Tu dia kita punya level. Pasal aman. Makan apa, makan di mana. Asal jangan tanya makan siapa sudah. Ya. Bermaksud kita boleh menjalankan aktiviti harian dengan aman dan selamat. Ya, lebih hebat kerana pencapaian ini kita nikmati ketika masyarakat kita ini terkenal dengan sifat kepelbagaian. Agama, budaya, ya, kecenderungan, segala macam. Ya. Dan kepelbagaian ini kalau tak diuruskan dengan betul, boleh saja mencetus dan menyemarakkan masalah dan pemusuhan. Bukan sedikit masalah yang boleh kita tunjukkan. Ya. Pernah beberapa tahun dahulu, tahun 90-an, di sebuah negeri di Afrika. Penduduknya cuma 10 juta orang saja. Ya. Sengketa di negara ini, sebuah negara di benua Afrika ini, kurang mendapat liputan kerana kejadian ini berlaku hampir sama ketika tumpuan dunia adalah ke atas peperangan Bosnia-Herzegovina, Serbia dan Bosnia di bekas negara Yugoslavia. Sebenarnya pada momen yang sama, dalam masa 3 bulan, negeri ini 3 bulan saja memakan 1 juta korban. Berlaku pembunuhan, jiran bunuh jiran. Satu ethnic majority membunuh ethnic minority. Agama yang sama, tapi berbunuhan. Ya. Dan 1 juta korban dalam masa 3 bulan. Hari ini, insiden itu disemadikan di sebuah muzium. Ya. Beberapa tahun lepas, mewakili Parlimen Malaysia, saya hadir Interparliamentarian Union yang berlaku di Kigali, ibu kota negara ini. Dan mereka bangkit semula dengan penubuhan Suruhanjaya, Reconciliation dan segala macam, mereka bangun semula. Dan hari ini, negara ini yang dikenali sebagai negara 1000 bukit, kerana muka buminya itu berbukit-bukit. Ya, penduduknya sekitar 10 juta, mereka bangun semula dan hari ini mereka menjadi, Kigali ini adalah bandar yang paling bersih sekali di seluruh benua Afrika. Tak ada tong sampah. Antaranya kerana local authority dia itu luluskan undang-undang. Setiap hari Sabtu, minggu terakhir setiap bulan, wajib ke atas masyarakat keluar untuk kutip sampah. Sekarang Kigali, bandar yang paling bersih di benua Afrika. Satu ketika dulu, negara ini, ibu kotanya Kigali, ya, negara ini menyaksikan korban 1 juta gara-gara ketegangan di antara sesama mereka. Alhamdulillah, ini yang saya nak impress upon the audience hari ini, kita tak lalui keadaan itu. Baik. Itu ukuran keselamatan dan keamanan. Baik. Kalau begitu keadaan kita sekarang, cabaran buat kita apa? Cabaran sekarang adalah mengekalkan keadaan sekarang. Ada tak ancamannya? Ada. Ada. Untuk 2-3 kali pembentangan keadaan keselamatan negara dalam persidangan Majlis Raja-Raja yang bermula hari ini bagi KDN, wajib dibentangkan oleh Tan Sri IGP. Dia kena bentang pada Majlis Raja-Raja. Keadaan keselamatan. Setiap pelosok tanah air kita ni. Kemudian akan berinteraksi dengan mesyuarat Majlis Raja-Raja. Ya. Sebab itu, menjadi tanggungjawab kerajaan. Kerajaan yang adil artinya melakukan perkara yang betul. Perkara yang betul adalah berusaha mengekalkan keamanan. Dari segi tanggungjawab kerajaan, memperkukuhkan, memperkuatkan institusi penguatkuasa. Polis adalah institusi penguatkuasa terbesar di negara kita. Police is the biggest enforcement agency in the country. Ya. Dan untuk itu, dia tak boleh buat sambil lewa. Pasukan polis atas nikmat keamanan, di samping peranan stakeholders yang lain,
keadaan yang berlaku sekarang, isu keselamatan bukan isu yang boleh kita pandang remeh. Keadaan yang berlaku ini belum tentu mampu kita warisi pada generasi kita akan datang kalau kita tak kekalkan keadaan sekarang melalui penglibatan semua. Ya. Sengketa kaum, sengketa agama, permusuhan, adu domba, menanam bibit kebencian. Ya, ini semua adalah ancaman. Terutama kalau tak diuruskan dengan baik, dengan gadget di tangan saja, dia boleh mencetuskan kemusnahan sekelip mata. Kalau tak dibendung. Maksudnya, the biggest enforcement agency, kuatkan suakan undang-undang, ikut rule of law, due process, itu adalah tanggungjawab di pihak kerajaan. Tanggungjawab di pihak peranan pemegang taruh yang lain. Semua kaum, semua agama, semua budaya, ras dan etnik harus menghargai keamanan ini dengan tidak melibatkan diri, tidak membawa diri kita untuk ikut menyumbang kepada keadaan ketidaktentuan dalam negara ini. Ya. Ini mesej yang penting kita nak sampaikan. Baik. Dari segi politik, alhamdulillah selepas 19 November 2022, belum pernah berlaku dalam sejarah politik negara, selesai saja rakyat keluar untuk membuang undi, keputusan akhir yang rakyat tentukan adalah tak ada siapa pun boleh buat kerajaan. Tak cukup. Tanya satu berapa? 30. Kamu ada berapa? 82. Kamu ada berapa? 76. Kamu 23. Kamu 7. Kamu 1. Nak buat kerajaan, mesti ada 122. Jadi menang seorang sikit, tak cukup. Ketika inilah, ingat, perlembagaan negara kita, dia menyebut, selain daripada Islam, agama persekutuan, agama lain bebas dianuti, dalam perlembagaan juga menyebut tentang peranan institusi Raja-Raja Melayu. Di saat itulah, di saat beberapa jam selepas keputusan pilihan raya diumum, keadaan ketidaktentuan dan tak boleh dibiar berlama-lama, ketika itulah Kebawah Tuanku masa itu, Tuanku Abdullah menggunakan kebijaksanaannya untuk memanggil semua ketua-ketua parti politik. Saya kebetulan menemani Datuk Seri Anwar, giliran yang kedua dijemput. Di-Pertuan Agong ditemani Tan Sri KSN, Tan Sri Zuki, ditemani oleh Peguam Negara, Tan Sri Idrus, Speaker Parlimen, Tan Sri Azhar, dan pegawai-pegawai istana. Ya, panggil. Dua orang masuk, memimpin parti politik. Ini tajuk kestabilan. Kestabilan yang pertama dalam negara mesti wujud kestabilan politik. Kalau wujud kestabilan politik, barulah kita boleh makmurkan ekonomi. Barulah kita boleh uruskan negara dengan baik. Ya. Kunci utama kestabilan politik. Ketika tiada pihak yang boleh menguasai majoriti, Tuanku yang di-Pertuan Agong menggunakan kebijaksanaan menjemput ke istana. Soalannya mudah. Tuanku kata, SPR telah memaklumkan keputusan. Hakikatnya, tiada pihak boleh jadi kerajaan. Jadi Tuanku kata, saya nak usulkan bahawa di negara ini diwujudkan sebuah kerajaan, namanya Kerajaan Perpaduan. Dan apabila kata sepakat ini dicapai, kerajaan dibentuk, urus ekonomi dengan baik, jaga kebajikan rakyat. Itu je pesan Tuanku. Kemudian, Tuanku bertanya, setuju atau tidak? Ya. Datuk Seri Anwar, mewakili Blok 82, ampun Tuanku, patut bersetuju. Ya. Begitulah blok-blok Sabah, Sarawak semua dipanggil. Dan pada akhirnya, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang bersetuju itu lebih daripada 112. Ketika itulah Tuanku invoke kuasa baginda. Bahawa yang di-Pertuan Agong bolehlah melantik seorang dari kalangan ahli Dewan Rakyat untuk menjadi Perdana Menteri. Seorang yang pada kepercayaan baginda boleh mendapat sokongan majoriti. Maka pada 25 bulan 11,
Tuanku kemudian melantik Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu dia punya susul galur dia. Ya. Dan Datuk Seri Anwar kemudiannya menubuhkan Jamaah Menteri dan Alhamdulillah 25 bulan 11 ni masuk tahun yang kedua. Dalam tempoh 2 tahun ini, kita dapati Alhamdulillah kestabilan politik itu dapat kita rasai. Perbezaan pendapat lumrah, tapi umumnya kestabilan politik itu dapat kita rasa. Baik, kalau itu dah dapat kita capai, kita nak kekalkan, maka menguruskan ekonomi. Hari ini Alhamdulillah beberapa kayu ukur. Ukuran ekonomi sebuah negara sihat atau tidak itu ada kayu ukur dia. Kadar pengangguran, kadar inflasi, ringgit kita kuat atau tidak, angka pelaburan yang masuk, ya, defisit keuangan negara. Semua itu adalah kayu ukur untuk mengatakan ekonomi sihat ataupun tidak. Kesemua kayu ukur itu menunjukkan kita bergerak di atas landasan yang betul. We are moving on the right track. Alhamdulillah. Biar data berbicara. Ya. Baik. Itu perkara yang kedua. Dan Datuk Seri Anwar segera meletakkan garis-garis besar pemerintahan. Yang pertama, kestabilan politik. Yang kedua, memakmur ekonomi. Yang ketiga, menjaga kebajikan rakyat dengan agihan kekayaan negara itu diagih secara adil kepada segenap lapisan rakyat. Ya. Dan ini jelas dalam surah Al-Hajj. Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Hajj ayat 7, "Kaula yakuna nadulatan bal aghniya minkum." Dan jangan harta itu beredar di kalangan orang kaya sesama kamu. Orang kaya pasing sama dia saja, orang bawah melangut saja, tak dapat apa. Dan pemerintah yang adil artinya setelah dimakmurkan ekonomi, maka kekayaan negara itu nak diagihkan dengan adil. Sebab itu polisi sekarang ini di umum ada ketika tak popular. Dia kata orang kaya tak layak dapat subsidi minyak. Orang biasa subsidi kekal. Subsidi elektrik kekal. Ya, subsidi diesel untuk orang kaya kekal dengan cara bantuan tunai. Tahun depan 85% di kalangan kita itu kekal bayar harga di pam pada harga sekarang. Ya, 15% lagi warga asing diikuti dengan golongan yang punya pendapatan tinggi. Beritahu tu. Datuk Azani pakai kereta apa? BMW, Mercedes. Golongan yang itu kita tepi sekejap. Sebab tak ramai. Tapi yang biasa, Pak Long, Pak Teh, Mak Njang, Mak Long di Kedah, di Perlis, di Kelantan, di Negeri Sembilan sekalipun. Ya, yang cuma naik motosikal biasa, kereta sisi rendah, terus menikmatinya. Itu isu dia. Maknanya, dengan mengekalkan harga subsidi kepada 85%, rakyat Malaysia, 15% yang membayar harga minyak tanpa subsidi, memberikan kita penjimatan 8 bilion ringgit. Dan yang kita rancang adalah 8 bilion ini tambahan kepada jimat kerana kita buat elektrik subsidi, ya, yang guna tinggi bayar mahal, yang guna biasa tak payah, kita jimat subsidi elektrik 5 bilion. Dan kita jimat kerana kita cabut balik subsidi ayam. Dulu subsidi ayam 1.5 bilion. Itu pun kita cabut. Tapi harga ayam stabil. Berapa harga ayam sekarang untuk Seeking? You tak tahu, you tak pergi pasar. Berapa? Berapa? 98. Ni di mana? Seremban. Shah Alam. Shah Alam. Ya. Relatifnya harga itu masih dianggap munasabah. Tapi kita jimat 1.5 bilion. Dulu kita bagi 1.5 bilion untuk turunkan harga ayam. Bila kita cabut harga subsidi itu, kita tak teruskan, harga ayam relatifnya masih stabil. Jadi kita jimat 1.5. Bila kita laksanakan pula petrol, kita jimat lagi 8. 8 campur 4 campur 1.5 campur 4 bilion ini, penjimatan kerana kita kurangkan tanggungan subsidi. Berapa besar tanggungan subsidi kerajaan sekarang? 80 bilion.
80 bilion ringgit. Kalau kita boleh jimat 15 atau 20 bilion daripada situ kerana tak teruskan dasar pemberian subsidi pukal macam sekarang, 20 itu kita boleh gunakan pula untuk bantuan tunai kepada rakyat, untuk siapkan sekolah dhaif, untuk lengkapkan prasarana pos kawalan pasukan polis yang jaga sempadan negara daripada diterobos. Banyak kita boleh buat kerana kita membetulkan polisi. Itu maksud mengekalkan keselamatan politik, memakmurkan ekonomi, mengagihkan kekayaan negara secara adil kepada rakyat. Dan semua itu Datuk Seri Anwar kata dibingkai dengan tekadnya untuk mewujudkan pengurusan kerajaan adalah practice of good governance, tata kelola yang baik dan bebas daripada amalan rasuah, boros, tiris dan penyelewengan. Itu dream dia. Pemimpin, dia kena ada mimpi besar. Mimpi besar itu istilah kita. Istilah orang mengaji, dia panggil visi. Visi. Visi maknanya satu impian besar. Dia nak letak ke depan. Apa dia visi Nabi Muhammad SAW? Konstantinopel akan dapat ditawan oleh seorang pemimpin yang hebat dan bala tentera yang terbilang. Itu visi. Ya. Visi Nabi itu tercapai bila? Setelah 8 abad. Baru tercapai. Pemimpin yang hebat ialah dia boleh tunjuk arah tuju. Mimpi besar dia. Tak salah kita pasang mimpi. Ya. Visi besar Datuk Seri Anwar nak letak sebuah negara ini, pertama, nilainya madani. Ada adab, ada hormat, ada saling tolak ansur. Ya, mempercayai, jauh daripada sifat mazmumah, benci-membenci, ya, permusuhan. Dia nak suburkan sifat mahmudah, kasih sayang, hormat menghormati. Dia bingkai dalam arti kata madani. Maknanya negara yang dikenali di kalangan rakyatnya itu punya adab, punya kesopanan. Itu dream dia. Ya. Dan untuk capai ke situ, dia mesti gerakkan pula agenda perubahan dan reform. Di segenap peringkat. Itu maksudnya. Dia nak capai ke sana, dia letakkan mimpi. Cabaran terbesar bagi pemimpin yang sudah pun menunjukkan mimpi besar yang nak dicapai adalah macam mana nak terjemahkan menjadi realiti. Ini yang dia cetuskan sebagai suatu istilah, dia bingkai negara nak maju ini melalui Malaysia Madani. Boleh ada bangunan besar tumbuh, dibina. Tapi dia kata di celah-celah bangunan tu biar ada ruang untuk orang bawah mencari rezeki. Kalau dia berniaga, bekalan air bersih, bekalan elektrik. Ada ruang yang selesa. Di celah-celah bangunan tinggi. Itu dream dia. Dia sampaikan bila? Waktu dia rasmikan Hari Penjajah Kecil di Kuala Lumpur beberapa minggu selepas dia jadi Perdana Menteri. Ya. Baik. Hadirin yang saya muliakan. Berapa minit dah saya bercara? 16. Baru 16 minit. Oh, sekejap sangat. Saya tanya tu bukan habis modal Tan Sri tu. Idea mencurah-curah ni. Ya. Cabaran buat pengucap awam ni adalah dia boleh banyak bahan. Tapi bahan tu mesti disusun. Setelah disusun barulah dipersembahkan. Pengucap yang berkesan ni ialah pada akhir syarahan dia orang faham. Orang boleh ambil satu-satu. Itu pengucap berkesan. Ya, pengucap yang tak berkesan pada akhir 1 jam ceramah, audien ditanya, apa yang tadi menteri ceramah? Okay, syarahan dia okey lah, okey. Syarahan dia. Buat kami selesai, okey lah. Untuk kami student UiTM ni, kira syarahan macam tu, kira okey lah. Ialah cuba ringkaskan 2 poin. Ialah dia okey, dia memang sesuai lah dengan kami. Dia tak boleh nak pick up satu pun. Sebab itu saya susun. Saya kata syarahan saya ada 2 bahagian. Bahagian pertama saya nak kupas tentang isu. Kita ada dasar keselamatan, kita ada majlis keselamatan, kita ada 2 komponen pertahanan dan keamanan, the biggest enforcement agency, nak kekalkan keamanan, indeks global,
cabarannya pertahankan. Ancamannya banyak. Ya. Sengketa kaum, permusuhan agama, prejudis, benci-benci itu kena bendung. Itu bukan saja tanggungjawab polis dan pemerintah, tanggungjawab semua stakeholders. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua saya kata ialah pemimpin ini kena berani memasang mimpi. Mimpi besar ke depan itu namanya visi. Jadi visi itu mesti diterjemah menjadi realiti. Untuk itu, buat kita, ya, saya nak bawa 5 perkara. Ini keadaan kita hari ini. Cabaran yang terbesar buat kita. Baik. Yang pertama, saya kata tadi kan, nak bawa perubahan, nak merealisasikan sebuah mimpi yang namanya visi. Negara kita ni, visi kita sama-sama. Kita nak kekalkan keamanan macam sekarang. Rakyatnya berdisiplin, menghormati dan menguasai pelbagai cabang ilmu. Okay. Daripada penguasaan ilmu, dia boleh terjemahkan melalui kreativiti dan inovasi. Kalau hari ini bahasa dunia cakap tentang aplikasi artificial intelligence, hendaknya kita berada pada satu kedudukan satu masa nanti bahawa penggunaan AI ini akan meningkatkan produktiviti, meningkatkan kecekapan dan menjimatkan perbelanjaan. Okay. Baik. Dari segi hubungan antarabangsa, kita nak kekalkan bahawa baik kita dengan negara serantau ASEAN atau kita dengan blok Eropah, blok Timur, blok Barat, kita nak kekalkan biarpun kita sebuah negara yang relatifnya kecil, tapi Perdana Menteri kata tak ada siapa kuasa besar boleh diktat dengan siapa kami patut berkawan. Ya. Kalau ada satu keadaan yang memerlukan negara besar itu, pada pandangan dia nak impose satu sekatan, kita bangun dan kita kata, we are not going to recognize a unilateral sanction. Okay? We are members of the United Nations, therefore, only the United Nations Security Council can impose any sanction. Then we respect. Itu cara kita berucap. Itu cara kita sampaikan. Ya, dia tak boleh sebut, dengan ini kamu kawan, yang ini kurang sikit. Tak. Kamu tak boleh diktat. Itu negara kita tu nak ke situ. Maknanya. Ya, tak ada lagi kita bercakap tentang kemiskinan. Tak ada lagi. Ya, peluang pekerjaan akan dapat dinikmati oleh segenap lapisan rakyat. Itu mimpi besar kita. Untuk ke arah itu, cabarannya apa? Yang pertama, cabaran behavior and ethics. Perilaku, tingkah laku dan etik. Ini benda paling basic. Dia mesti mula daripada dalam. Mesti mula daripada kita dulu. Ya. Kita boleh tegur, kritik, dasar itu tak betul, pelaksanaan ini tak cekap, ini tak kemas, boleh. Tapi perubahan itu mesti bermula dari dalam diri kita dulu. Behavior and ethics. Ya. Dia boleh jadi semudah nak kesan itu adalah kita buat kereta sampai kat lampu merah. Selamba yang motosikal cross lampu merah. Itu masalah tingkah laku and etik. Kecil saja. Dan kita pun bingung. Kenapa? Lampu merah pun jalan juga. Okey. Student UiTM pun ramai juga. Ya. Motosikal. Ada pemandu Grab. Selama je cross. Dia nak kejar trip. Itu contoh paling kecil masalah behavior and ethics. Okay. Dilarang membuang sampah di sini. Situ tempat buang sampah. Dilarang lalu di atas rumput. Kat situ jadi lorong. Ya, dia mula. Itu benda-benda kecil. Boleh kita kembangkan yang besar. Apa dia kelebihan kita? Budaya kita ni. Budaya kita ni adalah hormat, tolak ansur, jujur. Ini nilai kita. Nilai yang memang ada dalam budaya masyarakat Timur. Tapi yang itu semakin menipis. Timbullah masalah behavior and ethics. Kalau impikan satu mimpi besar, nak terjemahkan, cabaran pertama adalah perbaiki. Ini pesan buat saya juga dan sekalian audiens di dalam Dewan. Yang kedua, kita berdepan dengan cabaran
kemunduran, backwardness. Yang ini kalau kawan-kawan saya yang pernah saya datangkan seorang pensyarah dari Kuwait, Dr. Tariq Suwaidan, yang kita buat di sebuah hotel depan KTM. Ingat, ini tajuk dia. Saya tak ingat. Datuk Zul ambil catatan ke tak Zul? Lupa masa tu Kak Zul. Saya jenis ambil catatan, baik tu boleh buat nota. Yang pertama, behavior and ethics. Dr. Tariq Suwaidan ni tokoh besar. Google nama dia, banyak siri syarahan dia tentang kepimpinan. Ya, saya baca semua koleksi buku dia. Okey, menarik. Malangnya sebahagian besar koleksi dia itu dalam bahasa Arab. Okey, tapi dia banyak tulis juga. Baik. Malang buat kita tak mengaji Arab lah. Orang mengaji Arab mudah. Yang kedua adalah kemunduran. Kita kena terima hakikat realitinya, kita ni ketinggalan. Dalam bahasa Arabnya kita ni masyarakat mustahlik. Kita bukan masyarakat muntij. Muntij maksudnya masyarakat pengeluar. Mustahlik maknanya masyarakat pengguna. Kita hanya guna aja apa yang orang produce. Kita bukan menghasilkan. Kita ni masyarakat mustahlik, bukan masyarakat muntij. Jadi akibatnya kita berada dalam keadaan kemunduran. Baik. Baik itu pagi ini kita masih terpaksa menjawab soalan kemiskinan tegar. Dah berjaya diatasi atau tidak. Okay. Di KDN pun, kalau diberi peluang pada saya nak bergerak laju dan pantas, ya, saya tak patut lagi nak tengok ni isu apa? Balai Polis usang, pondok polis reput, pos pengawal yang teruk. Tapi hakikatnya menguruskan KDN dan dana yang baru diumum Perdana Menteri buat kami baru ni 19.5 bilion, meningkat 500 juta. Sebahagian besar saya terpaksa uruskan apa? Barek anggota yang teruk. Balai Polis, 850 balai polis daripada Perlis sampai ke Sabah. Bila kita tengok keadaannya banyak lagi dhaif. IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah pun sama. Jadi kita nak bergerak ke depan, kalau boleh nak gunakan sebesar-besar bajet dalam KDN itu untuk apa? Saya nak invest dari segi human resource. Nak develop skill semasa. Teknologi. Itu saya nak invest. Tapi keterbatasannya kerana hakikatnya saya terpaksa berdepan dengan isu backwardness ini. Dari sudut logistik, kemudahan itu masih lagi perlu diberi perhatian. Kalau tak diurus, kita akan membawa kepada anggota kita jadi demoralized. Itu tak bagus, tak wajar untuk mereka. Baik. Yang ketiga adalah isu kecekapan. Ya. Kita ni impikan bahawa institusi dan sistem kita kena cekap dan berkesan. Bebas dari rasuah dan birokrasi. Dalam ucapan bajet PM, kalau siapa pun ikuti, impian dia apa? Perkhidmatan kaunter dalam kerajaan, dia kata sebaik-baiknya tak lagi melibatkan berurusan dengan pegawai. Tapi semua atas talian. Urusan di kaunter hanya untuk pergi collect, untuk pergi ambil saja. Nak mohon pasport misalnya, gunakan online application. Sebab apa? Di sini, internet penetration 100%. Di sini juga 5G. 5G is all about speed. 100% kawasan liputan. Kalau speednya sudah tinggi, kawasannya luas, tapi nak mohon urusan kerajaan, masih terpaksa pergi kaunter. Okay. Jadi, yang disebut dalam ucapan bajet adalah, dia harap semua agensi tingkatkan kecekapan dan ke arah itu. KDN lebih-lebih lagi, Datuk Awang. Ya. Terutama 21 pejabat pengeluar pasport immigration di Lembah Kelang. Dah tentu 5G. Internet penetration 100%. Tapi masih nak queue lagi untuk urusan pasport. Sebab kalau dia queue, dia dapat hari itu juga. Pasport. Tapi bila kita tengok data, setiap 10 pemegang pasport baru, yang travel 4 aja. 6 simpan. Tapi kalau pasport lambat siap, dia marah. Dia bukan nak pergi travel lagi pun. Jadi, kalau dia mohon online, 2 hari, 3 hari juga. Ya, dia mohon, lengkap semua, kemudian kita bagi notis dia, datang kutip sekian hari bulan, 3 hari pada sekarang. Boleh juga. Tak adalah queue apa.
kita nak ke arah itu. Memang kena buat ke arah itu. Ya. So, itu baru satu contoh kecil. Ya. Ini soal kecekapan. Saya kebetulan baru balik dari China beberapa bulan dulu dan baru 2-3 hari lepas baru balik dari Abu Dhabi. Ya. China pergi ke pasar raya, ceritanya begini. Pasar raya, nak berbelanja dapur, ambil troli, lepas saja pintu gerbang pasar raya, ambil troli, ambillah apa yang kita nak beli. Beras, tepung, gula, apa saja, masukkan. Kemudian keluar. Selamba je keluar. Soalannya, bila dia bayar? Kat mana kaunter pembayaran? Kaunter pembayaran tak ada. Sebab masa dia masuk, face recognition, keluar saja, semua barangan dia sudah pun diklik harga secara teknologi, dia keluar dan akaun dalam bank dia deduct. That's all. Itu maksudnya big data, itu maksudnya artificial intelligence dalam bidang borong dan runcit. Ni cerita ni. Bila ni? 2018. Dah mula dah. 2018. Mana you tahu? Masa tu saya Menteri Perdagangan. Saya dibawa melawat. Tengok sendiri. Orang putih kata seeing is believing. Dan China, 2018, pembelian di pasar raya bermaksud masuk, ambil troli, keluar, selamba je jalan. Ya, bayarannya dipotong dalam akaun bank. Ya. Semua dalam satu data. Industri pelombongan bermaksud satu pusat kawalan dan gerakkan saja. Lori ini selepas diletup kuari di sana, lori A nak diangkat sana. Seluruhnya hanya dengan kawalan button. Dengan menggunakan teknologi Huawei pada masa itu. Ya, King tahu? King teman saya. Datuk Seri sahabat saya, Datuk Seri King. Ya, dia teman saya. Ke China pada masa itu. Ini 2018. Sekarang, lebih lagi. Saya pergi baru ni untuk ke Shanghai. Bandaraya 25 juta penduduk. Tahun 2023, jenayah ragut kosong. Tak ada satu bumi Shanghai pun bebas daripada suluhan CCTV. Okay. Kalau kita naik kereta, langgar lampu merah. Kita naik kereta, tak pasang seatbelt. Kita naik kereta, layan telefon. Polis boleh tentu hari apa nak pergi ambil kita. Dia tak payah bersegera. 3-4 hari, dia pergi ketuk rumah, ada sungguh. Ya. Teknologi. Mana ni? China. Kita pula masih bergelut, China ni, habislah nak rampas negara. Habis ekonomi kita. Kita dalam kepompong tu lagi. Sedangkan negara ini, yang berbilion umat dia dah bergerak jauh dah. Kita duk kira apa? Kapal Cina berlabuh sini. Jenuh kita. Kita ni perjanjian tentera dengan semua. Dengan Amerika ada, dengan Australia ada, Indonesia ada, Singapura ada, dengan China ada. Perjanjian kerjasama pertahanan ini berdekad lamanya. Kerajaan silih berganti. Ya, kapal Jerman berlabuh, kapal Amerika berlabuh, tak ada bunyi. Kapal Cina aja jaga. Dia macam itu mentaliti rakyat kita. Walhal negara itu dah ke depan dah dari segi teknologi. Pada ketika mula, Prof, kita mulakan multimedia corridor tahun 1990-an. Internet penetration seluruh negara 30%. China pada masa itu 5%. Ya. Sekarang dia jauh ke depan. Ya. Itu. Takkanlah kita tak boleh belajar daripada sebuah negara elemen yang baik macam tu. Elemen keselamatan. Sebagai contoh. Minggu lepas saya di Abu Dhabi. Sekali lagi, nak tengok aplikasi AI. Saya dibawa ke Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC. ADNOC ni syarikat minyak Petronas dia lah. Dia satu hari dalam 2.5 juta barrel aja minyak dia. Sehari ya. Kita dalam 650,000 minyak. Tu pun OPEC tekanlah kita pengeluaran kena tu. Biasalah yang tu. Dia 2.5 juta. Baik. Pertama, setiap kaki tangan dia ya menjalani 35,000 jam pengetahuan tentang AI. Prof, nak persiapkan dia
sebagai sebuah syarikat gergasi minyak di situ. Hasilnya, ambil contoh, logistik, inventory, kapal dia belayar di mana, inventory macam mana, semuanya AI tools yang uruskan. Hatta audit. Saya tanya, dia lagi tak perlu lagi Big Four, audit firm. Tak perlu lagi. Audit pun dilakukan oleh AI tools. That's it. Dia punya tu. Today, hari ini. Pasport. Ya, saya pergi, saya balik, kemudian menteri dia datang, jumpa saya. Ya, saya host makan malam. Pasport adalah 4 minit permohonan. Dan pasport dihantar depan pintu rumah. Kita isi online, siap, dihantar depan rumah. Kementerian Kesihatan dia, saya hadir ke sana untuk dengar taklimat, kesemuanya cerita tentang aplikasi AI dalam pentadbiran dan pengurusan. Reduce human error. Mesej saya dalam soal ini adalah isu kecekapan adalah cabaran ketiga buat kita, selain behavior and ethics, backwardness, yang ketiga kecekapan. Dan yang ini menjadi rukun, mesti ada rukun dalam pengetahuan pembelajaran di institusi Menara Gading. Pelajar tak boleh tersisih daripada pengetahuan ini. Balik daripada situlah, satu ketika dulu, Perdana Menteri kemudian mengumumkan pembukaan Fakulti AI di Universiti Teknologi Malaysia. Di Abu Dhabi dia ada satu buah universiti, namanya Universiti AI. Dia ada 420 pelajar buat masa ini. Okay. Dan saya juga diberitahu ada 8 warga negara Malaysia yang juga sudah pun memilih untuk menjadi warga negara di sana. Mungkin di kalangan top brain lah. Ya. Itu kita tengok. Jadi mesej saya adalah cabaran ini bukan saja buat pemimpin Menara Gading tapi juga buat kami di KDN lebih-lebih lagi. Menguruskan pintu masuk, tak boleh lagi stamp pasport macam biasa. Kita kena alih kepada face recognition, QR code dan segala macam. Dia mengawal sempadan negara, sempadan laut 556,000 km persegi. Sempadan darat lebih kurang 4,000 km. Menguruskan sempadan ini, dalam arti kata nak kekal keamanan, tak boleh lagi meningkatkan manpower. Ya, mesti menggunakan teknologi dan inovasi. Semua ke arah itu. Ya, KDN memang we are moving towards that direction. Baik. Keempat adalah isu kepimpinan, leadership. Baik. Bila saya bercakap pada audiens anak-anak muda, saya percaya bahawa anak muda, pelajar-pelajar ini, mereka punya banyak masa. Yang baik daripada kepimpinan orang lama, ambil manfaat. Yang buruk yang menjadi PL kepimpinan orang lama, tinggalkan. Bina kepimpinan baru dengan nilai baru. Pesan saya, kalau anda yakin itu adalah benda yang betul, do the right thing. That's it. Proceed. Teruskan. Ini soal leadership, cabaran terbesar adalah nak memisahkan diri daripada balancing game, kemudian tak boleh buat keputusan. Yang kita nak adalah tengok direction itu betul, kerja ini betul, teruskan. Do the right thing. Baik. Yang kelima dan yang terakhir, cabaran buat kita adalah dari segi fikrah, ideologi dan identiti. Kita dah 67 tahun merdeka. Sedar atau tidak, masih ada segmen masyarakat yang masih petikai soal asal-usul. Ni orang mana? Jawa, Sumatera, Bugis, Mamak, Arab, Bajau, Iban, Dayak, segala macam. Dia berbalah soal identiti. Setelah 67 tahun negara merdeka, kita masih diheret dengan perpaduan ini, maknanya diberikan identiti sehingga hal yang patut menyatu padukan kita di atas asas kita sama-sama kena bina tanggungjawab mengekalkan keamanan. Itu tanggungjawab bersama. Iban ke, Dayak ke, Melayu ke, Bugis ke, Batak ke, macam saya ini Batak. Batak Mandeling lah. Prof, Batak. Dia banyak. Dia ada Harahap, Lubis, Seregar, Batubara, Nasution, banyak. Bila macam banyak tu Nasution yang bagus sekali lah.
Kena sebut juga. Tidak takkanlah Prof Rektor nak panggil bercerah kan lah. Jadi banyak identiti, tiba-tiba kita nak sempitkan, tinggalkan terus tanggungjawab besar memelihara keamanan, membangunkan ekonomi. Itu tanggungjawab bersama yang patutnya menjadi basis perpaduan kita. Tiba-tiba kita duk tengok segmen, kalau kau ni, geng aku. Kalau set Kelantan saja. Datuk Azan ni, set kita jangan pecah. Dia gitu aja. Tak boleh. Set kita jangan pecah, tu bagus. Tapi, fikrah yang lebih luas juga harus disuburkan. Tak ada masalah. Ya. Ini cabaran buat kita sebenarnya. Baik. Kerana itu, bila saya nak simpulkan hujung sekali. Okey. Tak lengkap kalau saya tak titipkan faham saya yang paling mudah tentang madani ini. Mau cakap. Semua orang boleh bercakap sekarang ni. Tapi yang saya nak tekankan, madani ini sudut pandangnya pelbagai. Maksudnya tamadun dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayu. Tamadun dalam istilah kitanya apa dia? Beradab lah. Beradab. Ya. Bertamadun maksudnya kita adalah beradab dan berperilaku baik. Jadi inti madani yang Perdana Menteri impikan inilah mencipta Malaysia itu maju, berkembang, moden, tapi warganya beradab dan berperilaku baik. Baik. Kalau inti maksudnya adalah beradab, maka saya fikir audiens saya hari ini, audiens universiti, ya, tentulah kena apabila saya lontarkan pandangan ini. Pesan saya tadi, dua, pesu ke arah membina nilai madani. Dan yang kedua, dorong diri kita untuk ikuti cabang ilmu yang terbaru, iaitu tentang kecerdasan buatan ini. Prospeknya sangat besar. Baik, mesej yang terakhir, landingnya adalah pasal AI ini, jangan pula terjebak kepada polemik, AI akan mengambil tempat tentang human resource. Habislah ini, habis kerja. Habis, tak ada kerja semua. Dah semua AI buat, habis kerja. Ya. Cara pandang yang betul ialah persaingan ke depan adalah di antara orang yang mempunyai pengetahuan dan menguasai AI dengan orang yang tidak mengetahui dan tidak menguasai AI. Itu sebenarnya perspektif yang lebih tepat. Ya. Ianya bukan soal AI menggantikan tenaga manusia. Ianya adalah manusia yang menguasai AI, mahir tentang AI, menggantikan manusia yang tidak ada pengetahuan tentang AI dan tidak menguasai AI. Itu cabaran ke depan nanti. Cabaran ini adalah buat kami di kementerian, buat saya, bapa kepada 5 orang anak, ke depan nanti, ini cabaran mempersiapkan. Itu dalam institusi yang lebih kecil. Menara Gading dengan 6,000 pelajar ni, Prof, itu juga cabaran dia. Sangat besar. Ya. Jadi, dengan kata-kata itu, bila kita sebut dalam ucapan awam, akhirnya pastikan kita mendarat ayat itu. Jangan terus lagi. Akhirnya 4-5 kali, tak jadi mendarat, orang tak percaya dah. Habis kita bucak awal tu orang tak pakai. Sembang aja, sebut nak tamat, tak tamat-tamat. Jadi bila saya sebut akhirnya, akhir, selesai dah. Ya. Jadi pertama, saya nak ucap terima kasih banyak pada rektor kita dan sekalian pimpinan universiti, Datuk KSU dan CIGP yang melapangkan masa. Terima kasih khusus saya juga kepada audiens yang memenuhi dewan ini. Tapi aircon tak overkuat, Prof. Itu memang disengajakan ke apa? Disengaja lah? Tak? Oh, kuat lepas tu dia nak hantar surat permohonan tambah aircon ke apa kan? Selalu macam tu. Kalau saya turun kampung-kampung dia macam tu lah. Ya, turun balai polis macam tu juga. Last kali balai polis Sungai Bakap macam tu juga. Rupanya kemudian surat menyusul aircon. Itu dia lah. Ini tak, ini sebab audien ramai sangat. Okey, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Berhormat Datuk Seri, dimohon kekal